Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah Al-Hajj ayat 16. Nama saya Nur Amira Enli binti Abdullah. Saya Chinese dan saya memeluk Islam pada 8 tahun lepas. Membesar di family Chinese dan sangat bersyukur sebab dapat hidayah pada umur 22 tahun dan sekarang menetap di Seremban, Negeri Sembilan dan merupakan seorang pensyarah. Faktor utama sebab dulu saya kerja dekat MAS dan saya ada peluang ni berkenal dengan Allahyarham suami saya. Pada mula-mula kita seperti kawan biasa. Tapi lepas 3 bulan lebih kenal secara lanjut, dia ajak saya untuk kahwin, bernikah. So macam, boleh ke saya jadi seorang Islam seperti dia? Sebab saya nampak dia macam dia pergi solat 5 waktu satu hari. Saya pernah tanya, you tak boleh kumpulkan semua solat, lepas tu you balik rumah baru you sembahyang macam tu ke? So dan saya rasa cara dia bagi tahu saya, dia cakap kalau orang Islam solat setiap waktu, kita tak ada masa pun untuk buat benda yang jahat. Which is I think macam logik dan saya cakap, oh macam tu, okey. Sebab sangat-sangat berbeza dengan apa yang saya percaya dan mengamal sebelum saya menjadi seorang Islam. Sebenarnya tidak sebab masa tu saya is one of saya sangat down masa tu sebab arwah abang saya baru meninggal tahun tu dan saya rasa arwah yang banyak bagi sokongan. Dia cakap tapi masa tu dia tak sebut Allah, dia cakap kita semua dimiliki oleh dia. Dan kita akan kembali kepada dia. So macam siapa dia? Saya tertanya dalam hati dan kadang-kadang saya tanya pada arwah siapa dia? Lepas tu dia start cerita sikit-sikit tentang Allah, tentang agama Islam. Sebenarnya bukan tentang agama Islam, sebenarnya saya cari kebenaran. Betul ke? Saya nak cari seorang lagi untuk mengesahkan apa yang dia cakap ni betul tak? Saya nak tahu. So saya pergi dekat Pusat Dakwah Islamia di Paroi untuk bertanya soalan kepada seorang ustazah dekat sana. Lepas tu ustaz suggest apa kata you datang untuk menyertai khusus untuk saudara baru. Tapi saya cakap, saya bukan saudara baru. Saya cakap masa tu saya macam bukan menentang tapi macam kenapa macam tu. Lepas tu dia cakap, you boleh tanya apa sahaja soalan kat dalam kursus tu. So saya terus macam okey, saya naklah. Itulah adalah satu turning point, titik perubahan dalam kehidupan saya sampai hari ini. One of the biggest turning point in my life. Dalam kursus tu ustazah cerita sampai hari ni I akan goosebump. Ustazah cakap macam ni, dia cakap manusia sangat-sangat hebat, tengok bangunan yang tertinggi, kapal terbang. Pernahkah anda terfikir siapa yang ciptakan manusia? Siapa yang telah ciptakan langit, siapa yang telah ciptakan laut, siapa yang telah ciptakan the whole universe. So dalam hati saya macam, I memang tak pernah terfikir sebab logik kita mungkin last time we were from orang hutan, lepas tu kita transform jadi macam tu. Tapi I rasa masa tu I punya soalan dah terjawab sebenarnya. I rasa
pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat takut. Sebenarnya masa tu saya sangat takut dan I know the truth. Saya rasa nak pergi mengucap 2 kalimah syahadah. Saya hantar mesej dekat kakak saya, dekat kawan baik saya. Lepas tu, tapi mak saya tak cakap lagi. Hari keesok tu, masa saya keluar rumah, saya nak drive, nak pergi pusat dakwah untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Mak saya sebenarnya menangis. Dia cakap, kenapa you nak jadi seorang Islam? I rasa macam, mak baru hilang seorang anak, macam seolah sekarang dia nak hilang seorang anak lagi. So macam saya cakap, mak tak, saya masuk Islam tapi tak bermaksud saya bukan anak mak, saya tetap anak mak. Saya cakap macam tu dengan mak, tapi mak menangis masa tu. Saya memang tak akan buat mak saya menangis, tapi dia menangis, hati saya tetap nak pergi juga. So hari itu 2009 November saya mengucap 2 kalimah syahadah buat kali pertama. Sebelum saya masuk Islam, sebenarnya dari kecil saya rasa Islam ni sangat susah. Kena puasa, kat Malaysia ni panas, kena pakai tudung, kena pakai lengan panjang, dan ada banyak restriction, banyak benda yang kita tak boleh buat sebenarnya. Macam ini tak boleh buat, itu tak boleh makan, itu tempat tak boleh pergi. So I rasa macam susahnya cakap macam tu. So memang totally different. I rasa itu seolah-olah dan saya masuk Islam, I rasa you slap on your own face. Macam you sendirilah yang dulu cakap macam tu. Tapi sekarang, I rasa apa yang saya buat, pakai lengan panjang, tak apa. I rasa tutup aurat, it's okay. Saya akan ikut semua yang ajaran Islam. Saya buat sebaik mungkin untuk as close as possible. Siapa tak suka kan masakan ibu. So saya memang setiap kali saya tengok, ni masak lauk saya yang paling suka, tapi saya cakap tak kenyang lah, tadi dah makan kat luar, tak nak makan macam tu. Lepas tu saya rasa 1-2 minggu mak cakap ini tak haram, tak ada, ini ikan. Lepas tu saya tak tahu macam mana. Lepas tu saya kumpulkan kekuatan. Saya cakap dengan mak, mak sebenarnya kalau kuali tu pernah masak benda yang saya tak boleh makan tu, saya tak boleh guna kuali yang sama. Saya cakap macam tu dengan mak saya. Lepas mak dengar, mak senyap je. Minggu seterusnya, mak beli kuali baru. Lepas tu saya cakap dengan mak sebenarnya mangkuk pun kena lain. Lepas tu mak cakap, dah beli dah. Dia cakap macam tu. Saya cakap, ya Allah. So macam, ya Allah, macam sangat-sangat bersyukur. Itulah cinta sebagai seorang ibu kan. Sebenarnya saya rasa pada mula-mula tu saya sendiri yang fikir terlalu banyak. Saya rasa saya sampai sekarang masih ada kawan baik dari sekolah menengah, tak ada masalah, dan mereka tahulah kalau saya nak keluar, mereka akan pilih tempat yang saya boleh pergi macam tu. So saya rasa sebenarnya yang kita memeluk Islam sebab kita rasa kita dah tukar, kita dah berlain agama. Sebenarnya kita sendiri yang overthinking. Memang ada seorang dua, tapi masa tu saya pun sangat sedih sebab kawan yang sangat-sangat baik kan. Arwah suami pun cakaplah, jangan bersedih. Kalau dia bukan kawan you, Allah akan hantar lagi ramai kawan untuk you, yang baik-baik untuk you. Apa sahaja ujian yang kita lalui, Allah sentiasa ada di sisi kita. You give me anything, I will still be Islam no matter what. Alhamdulillah, pada saya masuk Islam tahun 2009 dan kami bernikah tahun 2010. Setahun saya baru disahkan mengandung. Masa tu saya tengah pantang lagi, saya rasa baru lepas bersalinkan anak kami. Arwah suami disahkan mengidap penyakit kanser darah. So saat tu memang rasa macam and hari tu it was my birthday.
hari jadi saya. So saya macam macam betul ke semua ni dah berlaku kan, bukan senang. Kami dah bukan senang. Memang ada pelbagai ujian sebelum nikah, lepas tu nak dapat baby. Lepas tu cakap betul ke semua ni. Masa tu saya tengah pantang lagi, tapi sebab dia demam, lepas tu kita pergi jumpa doktor dan dia disahkan kanser darah. Saya memang rasa macam tak boleh nak percaya pada saat tu. Arwah sangat kuat dan dia tak pernah cakap saya sakit. Dia tak pernah nak give up dan saya pernah terdengar dia cakap ini bahagian saya. Maksud dia ini ujian Allah bagi dia. Kalau orang yang diuji dengan ujian begitu berat, dia boleh begitu redha, dia begitu kuat, apa alasan saya untuk tidak jadi kuat? Itulah saya kalau bukan kami tak redha, tapi kita nak lawan. Sebab dia pernah cakap dengan saya, kita ikhtiar. Kalau Allah izinkan kita buat treatment apa-apa pun dia akan sihat. So memang saya rasa saya tak ada alasan untuk tidak kuat. Saya kena kuat untuk dia. Saya doa seperti biasa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesembuhan yang sempurna dan tiada kesakitan kemudian kepada suami saya, ya Allah, sembuhkan dia. Sesungguhnya setiap penyakit yang diturun olehmu ada penyawanya, dan itu apa yang arwah suami cerita pada saya, dan saya doalah itu dengan dia setiap solat. Lepas solat saya akan doakan dia, dan mungkin tergerak hati saya pun akan doakan dia. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin sebab saya tidak dilahir sebagai seorang Islam. Kalau saya seorang Islam, mungkin saya boleh baca Yasin, saya boleh amalkan banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi arwah suami pun pernah cakap, Allah Maha mendengar apa sahaja bahasa. Walaupun dia cakap, walaupun saya nak doa dalam bahasa Cina pun tak ada masalah. Tak sampai setahun, arwah suami menjalani kemoterapi, dan anak kita pun tak sampai setahun lagi 2 minggu nak masuk 1 tahun punya hari jadi. Arwah suami menghembus nafas terakhir 2 minggu sebelum anak birthday. Kata-kata yang terakhir atau kenangan yang arwah cakap dengan saya adalah, you must be a good Muslim. Dia pesan saya supaya saya jadi seorang Muslimah yang bagus dan jaga anak dengan baik, sentiasa rapatkan silaturahim dengan family macam tu. Itulah pesanan terakhir arwah suami untuk saya. Sekarang anak saya pun dah 6 tahun, nak masuk 6 tahun, dah lebih kurang 5 tahun ayah dia meninggal. So kita memang akan pergi menziarahi kubur, dan saya pun akan doa dan dia akan aminkan doa, lapangkanlah kubur Daddy, lepas tu ampunkanlah dosa-dosa Daddy, bacakan surah Al-Fatihah untuk Daddy. Kita buat macam tu, dan saya bagi tahu dia, saya panggil dia Sarah. Saya cakap, Sarah bukan tak ada Daddy, cuma Daddy dah kembali kepada Allah. Daddy dekat syurga. Daddy tengah tunggu kita satu hari nanti. Saya akan cakap, menjadi seorang Islam, saya memilih ke saya dipilih, itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa gembira, saya rasa tenang, saya rasa saya sentiasa ada kekuatan, saya rasa saya sentiasa disayangi oleh Allah, dan begitu tenang dan begitu selamat sebab sentiasa Allah ada
apa sahaja ujian yang kita lalui, Allah sentiasa ada di sisi kita. Memang tidak mungkin berpatah balik ke dahulu. I rasa you give me anything, I will still be Islam no matter what. Tapi kalau hari ni you niat you buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sampai bila-bila you akan pakai tudung. You akan tutup aurat dengan sempurna. Saya bersyukur, alhamdulillah saya diberi hidayah untuk menjadi seorang Islam. Subhanallah, saya ada perasaan yang saya tidak boleh terangkan dengan kata-kata. Tapi apa yang saya rasa dari hari pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah sampai hari ini, saya rasa sangat bersyukur menjadi seorang Islam. Dan saya pernah bagi tahu arwah suami, saya cakap menjadi seorang Islam merupakan anugerah yang paling besar dalam hidup saya. Dalam hati saya sebenarnya saya sentiasa fikir, walaupun saya tidak dilahir sebagai seorang Islam, tapi saya akan mati sebagai seorang Islam. Bagaimana saya dilahirkan saya tidak boleh pilih, tapi apa yang saya akan pilih, saya akan mati sebagai seorang Islam. Itu pilihan saya. Baca surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita dah belajar dekat kursus mu'alaf, saudara baru tadi. Kita terus hafal tentang Rumi dan kita terus buat praktikal solat sebenarnya. So saya rasa surah pertama Al-Fatihah dan lepas tu saya akan tengok dia punya terjemahan. Walaupun sekarang baca Quran pun tak berapa lancar sebenarnya. Usaha itu penting sebab Allah menilai kita bukan tentang hasil. Allah menilai tentang usaha kita. Kita ada tak niat? Kita ada tak usaha itu? Pandangan orang lain masuk Islam sebab nak kahwin, masuk Islam sebab nak dapat duit, apa-apa pun sahaja, tak payah peduli sebab itu apa yang orang lain nak kata. Apa yang benar sebenarnya, Allah telah beri hidayah kepada kita untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dan mengucap 2 kalimah syahadah tu daripada bukan dilafaz oleh lidah sahaja, dari hati. Kita nak jadi seorang Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati kita penuh yakin dengan Allah, dengan malaikat, dengan Nabi, dengan Al-Quran, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hari kiamat. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, baru kita boleh lafaz 2 kalimah syahadah tu. Dan apa-apa orang lain kata tidak penting untuk saya. Yang penting saya mengamalkan Islam, saya menjadi seorang Islam yang lebih baik daripada semalam. Dalam doa-doa saya doakan mak saya, family saya dan semua orang yang belum Islam terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Dan ada juga saya ada doa saya juga, saya nak pergi Mekah, nak buat umrah, nak buat haji, itulah. Hari raya, kakak belikan saya tudung. Subhanallah. Lepas tu saya cakap, kakak tudung ni pendek. Lepas tu ada orang cakap juga, kenapa nak pakai labu? Lepas tu mak kata, kenapa kain tu kena panjang macam tu? Saya cakap, itu syariat. Saya cakap, itu ajaran Islam. Kita kena tutup. Kalau saya alang-alang pakai tudung, Mak Esra saya pakai yang betul-betul. Untuk saya, kalau kita nak buat, kita kena buat the best lah. Kita kena buat yang terbaik lah. Kalau ada orang tanya kenapa, sebab saya sayang dekat Allah dan apa yang Allah suruh saya buat, saya akan buat yang terbaik untuk kata orang nak impress kan, I want to impress Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang I nak buat yang terbaik. Itulah.
arwah suami pernah cakap macam tu. Dia pernah cakap dengan saya, kalau hari ni saya suruh kamu pakai tudung, memang kamu kena pakai sebab saya suami kamu. Tapi hari ni kalau you pakai sebab saya suruh you pakai, kalau satu hari nanti saya tak ada, you akan tak pakai. You akan pakai, tak pakai, buka tudung, pakai tudung macam tu. Tapi kalau hari ni you niat you buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sampai bila-bila you akan pakai tudung. You akan tutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya untuk saya tidak ada masalah kalau macam selepas menjadi seorang Islam, tak ada masalah pun kita nak tetapkan hubungan dengan saudara mara kita yang belum Islam, tak ada masalah. Chinese New Year saya akan balik, kalau nenek saya birthday saya akan balik. Lepas tu tak ada masalah pun kalau mereka akan tahu, mereka sediakan makanan halal punya. Lepas tu dia akan cakap, kalau kadang-kadang saya balik Chinese New Year, dia cakap, ini tapau nasi lemak ni, depan tu pakcik kat depan kampung tu jual, boleh makan halal, dia cakap macam tu. So this is the thing that sebenarnya kita sendiri, kita jangan jauhkan diri daripada mereka dulu. Kita akan pergi dan kita akan buat seperti biasa. It's just the food. It's not the, kita punya hubungan tak akan berubah. 我叫李恩惠，我不身为一名穆斯林，可是我会死为一名穆斯林。